KPM. Senangnya dalam hati, pokok dah menjadi. Wah, nampaknya pokok kita dah jadi. Ada pokok cili, pokok terung. Kita ada bayam Brazil dekat sini. Apa kata kita siram dulu? Siram supaya awak lagi membesar dengan baik dan tumbuhlah dengan cantik. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Badan Uniform Kelab dan Persatuan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syam. Baiklah, untuk hari ini kita masih bawakan Kelab Alam Sekitar. Jadi mungkin anda nak tahu siapakah guru yang akan bersama hari ini? Kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia profil guru yang akan bersama Irfan hari ini. Kita masih bersama dengan Cikgu Hanida. Baik, kita berjumpa lagi untuk episod kali ini, Cikgu. Di mana kali ini kita akan bawakan topik yang lain pula. Tapi sebelum itu, Irfan pernah dengar pasal program penghijauan sekolah. Jadi mungkin Cikgu berterangkan apakah program itu dan bagaimana ia dilakukan. Silakan, Cikgu. Baik, melalui program penghijauan sekolah ini, murid-murid akan didedahkan dengan cara menanam tanaman sayuran, langkah-langkah penjagaan dan mungkin cikgu dan murid-murid juga akan membincangkan macam mana nak memasarkan tanaman-tanaman ini. Dan seterusnya, kita berikan satu kesedaran dan tanggungjawab kepada setiap murid untuk menjaga setiap pokok yang telah ditanam. Sebab satu murid satu. Ya, betul. Pokok. Itu antara salah satu program lah. Jadi itulah dia program penghijauan sekolah di mana murid dia akan didedahkan kepada cara untuk bercucuk tanam. Betul. Dan juga diajar untuk memasarkan keluar. Wow, satu orang kata apa, ini saja yang cukup baik kepada kita semua. Jadi kita ada beberapa jenis tanaman sini. Mungkin cikgu akan kenalkan kepada kita dulu atau bagaimana? Okey, hari ini kita akan perkenalkan jenis-jenis tanaman sayuran. Sebenarnya banyak sangat kan. Dan seterusnya hari ini kita nak tanam iaitu pokok cili. Makan cili tak? Saya suka pedas. Sedap kan? Pedas ni tak puas kalau kita tak makan kan? Setuju. Jadi kita boleh tanam sendiri. Kalau kita nak masak guna cili padi, kita boleh tanam belakang rumah. Petik saja, Irfan. Lagi mudah, cikgu. Kan boleh jimat duit juga. Betul, boleh kita jimat. Jadi sekarang ni cikgu nak tunjukkan cara nak tanam pokok cili. Okey, ready? Bersedia? Bersedia. Okey, bagus. Okey. Jadi untuk yang pertama, cikgu nampak tak apa yang cikgu gunakan? Biasa tak lihat apa ni? Ini adalah bekas telur. Ya, betul. Sarang telur. Sarang kita letak telur dalam, kita beli telur dengan sarang ni kan, bekas ni kan. Jadi cikgu gunakan yang ini, sebenarnya kita kaitkan juga dengan bahan buangan. Betul? Betul. Okey. Untuk kita selamatkan alam sekitar kita. Jadi untuk tanam pokok, kita boleh gunakan sarang telur ini untuk menyemai biji benih cili padi. Kita tak payah buang lah. Bila kita dah habis guna telur, kita simpan sarang telur ni untuk kita gunakan sebagai bekas bagi untuk menanam semai biji benih. Biji benih. Okay. Betul. Itu salah satu dia untuk kita pakai bahan buangan ni lah. Okey, jadi yang pertama, cikgu dah letakkan biji benih di dalam tanah yang ada kat dalam ni lah. Cikgu masukkan tanah, cikgu dah letakkan biji benih. Dan setelah beberapa lebih kurang 2 minggu lah, biji benih akan bercambah menjadi anak pokok cili. Oh, ini adalah anak pokok cili. Anak pokok selepas cili. 2 minggu. Ya. Okey, dan apabila dah keluar daun, 2-3 helai daun ni, kita dah digelarkan sebagai anak pokok, daripada proses pencambahan daripada biji benih. Dan sekarang kita nak pindahkan ke dalam pasu yang lebih besar. Okey, yang mengelilingi tanah lah. Potong dulu bahagian sarang yang ada anak pokok di dalamnya. Okey, kita akan potong dulu. Nampak cikgu hati-hati kalau gunakan gunting betul, sebab benda tajam dengan cikgu kita nak cedera. Jadi kita kena berhati-hati semasa menggunakannya. Baik, nampaknya cikgu akan potong satu bahagian itu sahaja untuk kita masukkan ke dalam pasu. Betul, cikgu? Betul. Pada tanya juga cikgu, dalam pasu ni ada tanah yang bagaimana, cikgu?
Okey, tanah dalam ni sebenarnya kita boleh ambil tanah mana-mana sajalah. Okey, belakang rumah boleh lah. Boleh juga. Boleh Beli juga. dekat pasaran pun boleh. Okey. 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 Jadi, tengok cikgu masukkan dengan anak pokok. Baik. Okey. Okey, masukkan terus. Kita gemburkan. Gemburkan. Okey. Buat lubang sikit kat tengah. Okey. Okey. Lepas kita dah ambil anak pokok daripada sarang telur tadi tu, Boleh koyak kita sekali. masukkan ke dalam pasu dan kita gemburkan tanah. Yes. Okey, kita biarkan ia ditenggelami tenggelamkan lah. oleh tanah-tanah Boleh, yang Irfan ada. boleh tolong. Okey, boleh. Masukkan lagi dalam tu. Oh, okey. cuba. Okey, baik, Irfan akan cuba tolong cikgu. Kita Okey. akan masukkan. Hati-hati pokok tu. Okey. Okey, kita akan gembur tanah supaya ia tidak kelihatan. Okey. Okey. Baik. Alright. So anak pokok dekat sini. Okey. Kita dah letak sekali dengan sarang telur tu kan, bekas telur tu. Betul. Okey, dan seterusnya kita siramkan dia. Siramkan. Okey. Okey. Kita nak siramkan banyak mana cikgu? Okey, tak terlalu banyak dan tak Okey. terlalu sikit lah. Just nice lah. Perlu stop juga beritahu saya. Okey, boleh. Sembur dulu. Pelan-pelan. Senyap dalam hati. Okey, sambil Allah. nyanyi. Alright. Okey. Okey. Dah. Dah. Okey. Selesai. Dan kita akan biarkan dia. Okey. Dan akhirnya inilah contoh hasil pokok cili yang telah bertumbuh dengan Bertumbuh cantik cantik. sekali Okey, dengan cikgu. buahnya sekali. Okey cikgu, Ifat tanya sikitlah. Daripada nak ambil pokok yang besar macam ni, berapa lama masa akan diambil? Okey. Kalau kita jaga dia dengan baik, kita siram dia sebanyak 2 kali sehari. 2 kali sehari. Kita letakkan baja juga. Okey, lebih kurang 2 hingga 3 minggu boleh naik seperti begini. Wah, 2 atau 3 minggu kita akan nampak hasil yang cantik sebegini. Betul. Baik, terima kasih cikgu untuk penerangan di segmen ini. Jadi, apa kata kita berehat seketika boleh? Boleh. Teruskan bersama kami tentunya di Badan Uniform Kelab dan Persatuan Didik TV KPM selepas ini. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM masih bersama dengan Cikgu Hanidah. Hanidah hari ini. Okey Cikgu, untuk kali ini pula kita nak belajar tentang apa? Okey, untuk hari ini kita nak mengenali tentang pokok-pokok herba. Tahu tak pokok herba? Antaranya Ifan pernah tahu adalah mungkin kunyit cikgu. Okey, betul, tepat sekali. Tepat sekali, Okey, cantik. sebab biasanya pokok-pokok herba ni selain daripada tanaman sayuran, herba ni pun sangat berkhasiat juga untuk tubuh badan kita. Dan digunakan juga selalunya dalam masakan. Dan juga perubatan tradisional kan. Okey, jadi untuk hari ini murid-murid akan belajar salah satu kaedah untuk menanam pokok kunyit. Okey. Patutlah ada kunyit dekat situ. Patutlah ada kunyit kan. Okey, nak tanam pokok kunyit ni sangat senang. Okey. mana tu? Cari pasu, cari tanah, alright? Dan okey, dekat dalam kunyit ni dekat kunyit ni kita nampak ada macam tunas-tunas dekat hujung dia kan. Nampak. Jadi kita dah boleh terus masukkan dekat dalam tanah kita. Okey. Okey. Simple saja, sangat mudah. Okey. Kita tutup Dan je? kita tutup saja. Semudah nampak tak? ABC. Boleh kira je berapa saat je kan? 5 saat boleh selesai. Itu saja. Lah, dah siap dah. Dah siap dah. Habis tu kita nak buat apa untuk segmen ni? Kita siram dulu. Okey, kita teruskan dengan siram. Cikgu siram. Sebab lepas ni, cikgu nak suruh Irfan buat pula. Okey? Patutlah cikgu siapkan dulu. Lepas tu Irfan kena buat pula. Ya, tak untuk aci kita. lah. Betul lah, tak Cikgu aci buat juga. seorang-seorang kan? Irfan kena buat juga. Okey, sekarang ini dia pasu untuk Irfan. Baik, terima kasih cikgu. Irfan akan kedepankan sedikit. Okey. Okey, sekarang ni Irfan kena masukkan kunyit hidup ke dalam bekas pasu yang telah ada mengandungi tanah lah. tanah. Okey. Baik, kalau macam tu Irfan akan buat dulu di mana Irfan akan masukkan kunyit hidup. Oh, kalau kat tepi-tepi ni kita boleh tunas cikgu. Ya, Oh, hujung-hujung tu. Baik, Okey. kita masukkan. Tetapi tidak boleh biar begini sahaja. Ya. Kita kena Mesti tanam, hapuskan dia. Hapuskan. Okey. Kita kena Masukkan dia. Masukkan dia ke dalam. Okey. Lubang. Dan kita tutup. Okey, kita tutup kunyit ini. Dan bila okey, ni dah okey ke cikgu? okey. Sikit masuk lagi. dalam sikit lagi. Dalam sikit lagi. Tak cukup dalam. Okey. Kita tekan sikit. Baik. Okey. Selesai. Selesai dan jangan lupa senang. air. Untuk kita sembuh. Okey, Sama kita juga. tekan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh sikit. Okey. Dah ke cikgu? Okey dah. Selesai? Selesai. Ya Allah, mudahnya. Ya. Okey.
Bila kita dah selesai cikgu, Pokok berapa kunyit. lama kita nak biarkan sehingga dia menjadi pokok kunyit yang besar? Okey. Selama 3 minggu. 3 minggu. Okey, selama 3 minggu akan terhasillah pokok kunyit yang berada di depan Irfan sekarang ni. Ini pokok kunyit? Yang dah oh, siap. cantiklah Ya. rupanya. Ifah ketengahkan sikit cikgu Ah. Baik, kalau kita boleh lihat, ini adalah hasil daripada tanaman pokok kunyit yang dah berusia berapa lama ni cikgu? Lebih kurang 4 minggu dan ke atas 4 lah. minggu dan ke atas, sebulan lebih akan jadi macam ni. Jadi, Okey. mana kita nak dapat kunyit tu? Sebab yang naik ni adalah daun-daun. Bagus. Soalan yang sangat bagus. Okey, kerana seawal sekolah rendah kita dah belajarkan dalam sains tentang pembiakan tumbuhan. Okey, sebenarnya kunyit yang kita masukkan tadi, yang tanam tu sebenarnya adalah batang dia. Okey. Dan kaedah pembiakan pokok kunyit ini adalah melalui batang bawah tanah. Itu nama dia. Batang bawah tanah. Ya. Okey. Jadi yang di dalam, di dalam tu adalah tanah tu adalah kunyit. Jadi kita kena ambil kunyit di bawah dia lah. Baik. Itu adalah batangnya. Dah selesai pasal kunyit cikgu. Okey. Di sini kita bawakan apa pula? Okey, ini adalah salah okey. satu contoh pokok herba lah yang kita boleh tanamkan dalam satu taman herba. Dan selain daripada itu, kita nak kenal, okey, satu pokok ini ialah pokok daun kari. Pokok herba. Patutlah bau dia pun. Saya tahu ini memang daun kari cikgu. Selalu saya biasa gunakan kan? dalam butter chicken saya. Memang okey. ada cikgu. Betul, masa kecil-kecil kan mak suruh pergi ambil daun kari belakang Betul. rumah. Inilah dia. Kan? Okey, inilah dia. Dan dia ini kecil lagi lah. Dan dia akan besar, lebih besar juga daripada pokok kunyit ni pun boleh juga. Kalau macam Okey? cikgu, usianya agaknya berapa cikgu? Kalau Yang macam ini dah mungkin kecil. lebih kurang dalam 3 minggu juga. 3 minggu. 3 minggu. Okey. Dan cara pembiakannya ialah melalui anak pokok. Berbeza dengan yang tadi lah. Berbeza. Okey. Dan seterusnya, Baik. ini adalah pokok ulam raja. Ulam raja. Siapa tak suka makan ulam ni? Kita orang Melayu cikgu. Kan? Dibesarkan dengan ulam-ulam. Ulam ni sangat bagus untuk kesihatan kita kan. Awet muda juga. Betul, sama macam cikgu. Terima kasih. Okey cikgu. Okey. Cara pembiakan ni macam mana? Okey, cara pembiakan ulam raja adalah secara biji benih. Jadi kita biji taburkan benih. biji benih dan Okey. terhasillah pokok ulam raja. Baik, itulah dia sedikit sebanyak penerangan kepada kita cara untuk kita tanam herba Ya. dengan cepat dan mudah. Terima kasih cikgu untuk penerangan di segmen ini. kasih. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Badan Uniform Kelab dan Persatuan Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Alright, masih bersama kami tentunya di Badan Uniform Kelab dan Persatuan Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Hanida. Masih Terima kita di kasih. sini. Kenapa kita berpanasan di sini Cikgu? Apa tujuan kita dekat sini? Okey, hari ini kita nak memperkenalkan teknik penanaman hidroponik. Hidroponik. Macam pernah dengar tapi masih belum jelas lagi. Jadi apakah itu tanaman hidroponik Cikgu? Okey, hidroponik tu sebenarnya berasal daripada perkataan Greek iaitu Okey. hydro bermaksud air, Air. dan juga phonos bermaksud kerja. Jadi ia melibatkan aktiviti pertanian menanam pokok dengan menggunakan air sebagai medium utama. Bukannya tanah. Bukan tanah, kita gunakan air ataupun hidro untuk Ya. hari ini. Dan kaedah ni sebenarnya dah lama dah daripada tamadun yang dulu lagi kaedah penanaman hidroponik ni telah dijalankan. Baik. Jadi hari ini, Okey. di segmen kali ini kita akan cuba untuk ceritakan kepada anda betapa pentingnya kaedah hidroponik ni dalam tanaman. Betul cikgu? Betul? Jadi untuk itu apa yang akan kita lakukan? Okey, sebelum cikgu nak tunjuk kaedah untuk menanam pokok, cikgu tunjukkan dulu kat belakang ni adalah satu sistem hidroponik lah. Okey, yang memang dah ada di kebanyakan tempat, Betul. di sekolah pun ada. Jadi dekat sini sistem yang digunakan, okey, di sepanjang tiang yang melintang ni adalah sebenarnya ada air yang telah dipampkan di dalam tangki yang warna hitam tu. Oh, okey. Sebab itulah ada tangki air dekat sini. Yes. Akan disalurkan ke dalam tiang-tiang Di bawah itu. okey, Okey, contohnya warna putih. saya angkat Baik. dekat sini, dalam tu ada air. Ada air lah. Ya. Betul-betul. Baik, nampak? Dan sebenarnya untuk ini kita guna juga sedikit baja untuk mempercepatkan lagi lah. Kalau tak guna baja, sebenarnya kalau asal dia kita boleh guna span Betul. dan sebagainya, pelbagai. Jadi yang ini kita tambah juga baja ataupun sabut kelapa juga untuk kita percepatkan lagi proses. Dan daripada sistem ini sebenarnya
kita boleh menjimatkan ruang. Itu kelebihan sebenarnya hidroponik, Ifan. Betul juga cikgu. Sebab kalau kita lihat di sini, dah ada banyak bekas tanaman yang ada. Betul. Daya pengeluaran sangat tinggi. Okey, dan kita tak payah risau dah nak untuk jaga dia setiap hari kerana tenaga yang di atas tu adalah daripada solar. Betul. Dan dialah yang solar. menggerakkan sebenarnya air yang telah dipump di ke seluruh bahagian akar. Maksudnya cikgu, sebab kita tahu tenaga solar ni diperlukan sekiranya wujud matahari. Kalau contohnya waktu hujan, adakah air akan disalurkan juga? Okey, mesti ada cahaya lah. Kalau bukan cahaya matahari pun, kalau waktu malam kalau ada lampu, boleh ada tenaga solar aktif lah kat situ. Baik, okey? itulah caranya. Yes. Okey, jadi sekarang ni kita nak, cikgu nak tunjuk macam mana kita nak tanam pokok dan kita pindahkan ke set hidroponik. Okey, baik. Nampaknya tanah dah tersedia kat situ. Ya. Jadi kita nak masukkan biji benih apa hari? Kita tanam apa cikgu? Hari ni kita nak tanam biji pokok sawi. Pokok sawi. Pokok Saya sawi. suka makan sawi cikgu. Yes. Sedap. Okey, ini biji sawi yang kita boleh beli di pasaran. Okey, dan cikgu tunjuk contoh. Baik. Okey, cikgu ambil satu saja. Satu sahaja biji benih. Satu walaupun dia kecil je, halus je sebenarnya. Lah. Tapi satu ni kita boleh hasilkan. Okey, sebelum tu kita gemburkan dulu. Baik, kita gemburkan. Okey, kat sini nampak tak ada dua perbezaan. Betul. Yang ni warna coklat, yang ni ada warna hitam-hitam. Okey, sebenarnya hitam ni adalah kokopit ataupun sabut kelapa. Sabut kelapa yang warna koko ni. Yes, dia tak ada tanah pun, dia sahaja. Okey, dan ini kita boleh campur sikit dengan tanah. Jadi kita boleh masukkan satu biji tadi ke dalam medium ni lah. Baik. Okey. Okey, sama saya dapatkan dulu biji sawinya. Okey, dah ada. Ada berapa ni? Baik, Ifan nak masukkan ke mana cikgu? Medium campuran ke ataupun yang masih lagi tadi cikgu masuk kat sini kan? Sekarang Ifan boleh masukkan dekat medium campuran lah. Okey, medium campuran Dia boleh kat sini. Okey, masukkan satu cikgu. Masukkan satu. Nak buat lubang dengan tangan boleh, dengan bekas boleh. Ifan nak ambil dulu satu. Boleh? Mana dia? Okey, dah jumpa. Nampak betapa kecilnya. Halus. Okey. Biji benih. Kat sini cikgu Ya. Ifan masukkan. Dah ada. Dan kita gemburkan balik, kita tutup balik permukaan di atasnya. Okey, yang lain cikgu dah masukkan semua biji benih. Semua dah ada dah. Betul. Dan hasilnya cikgu letak ke tepi. Okey, setelah 2 minggu lebih kurang. Okey, 2 minggu. Inilah dia. Abrakadabra, dah siap hasilnya. Okey. Anak pokok yang telah dihasilkan. Anak pokok sawi. Anak pokok sawi. Ya. Okey. Jadi tapi yang penting selepas kita dah tanam biji tadi, kita kena spray lah guna air. Kekerapannya macam mana cikgu? Okey. Yang ni belum masukkan sana lagi kan? Yang tu kalau boleh setiap hari lah. Kita kena uji, kita kena tengok dia punya kelembapan tanah selama tu. 2 minggu lebih kurang. Okey. Jadi sekarang daripada sini, biji benih dah bercambah menjadi anak pokok, dan anak pokok ini sekarang kita nak pindahkan ke yang pasu yang kosong dekat bawah ni. Betul. Okey. Yang atas ni dah terisi. Kalau kita tengok, kejap lagi kita tengok lebih lanjut. Kita transfer dulu, kita pindahkan dulu. Macam mana kita nak bawa terus ke cikgu? Okey, kita bawa kita dekatkan sikit. Okey. Cikgu tunjuk contoh dulu Okey, kita nak keluarkan anak pokok sawi macam mana? Spraykan dulu. Spray dulu bagi tanahnya agak lembab sedikit. Okey. Macam mana nak keluarkan anak sawi ni? Tak susah pun. Kita boleh bawa keluar dengan tangan pun boleh. Dan cikgu tunjuk. Sebelum tu kita buat lubang. Yang dekat sini pun sama. Baik. Yang ini pun sama adalah medium campuran. Ada sabut kelapa dan juga tanah. Itu je lah. Okey, boleh. Ifan tolong semburkan. Semburkan dulu. Okey, baik. Kita semburkan sedikit ke dalam tanaman anak pokok sawi kita tadi. Dan sembur. Okey. Dah cikgu. So pastikan akar tu masuk ke dalam lah. Baik. Jadi mungkin kita nak tunjuk ke kamera sikit cikgu macam mana kita angkat sedikit. Ini adalah rupanya anak kita pokok. dah masukkan anak pokok ke dalam bekas ni. Okey, dalam ni ada medium campuran. Betul. Ada tanah dan juga sabut kelapa. Dan di dalam ni ada air. Nampak tak air menitik? Menunjukkan kehadiran air dalam sistem hidroponik ni. Betul. Okey. Kita nak buat semua ke? Boleh? Kita Ifan cuba. buat satu. Okey, Ifan cuba buat satu cikgu.
Okey. Baik. Mana kita keluarkan dulu. Okey, Ifah akan keluarkan sedikit. Sekali dengan medium juga, cikgu. Betul. Okey. Kita keluarkan. Okey, kita bawa ke sana. Okey. Kita masukkan. Korek sikit dengan tangan di tengah. Okey. Kita korek sedikit di bahagian ni. Kita masukkan dan kita tutup kembali. Ha, Wah, semudah ABC lah, cikgu. Okey lah. Jom kita tunjuk pada kamera. Okey. Ini Hasilnya. dia. Okey. Anak pokok biji sawi. Wah, Okey, spray jangan lupa. betul-betul. Kita spray dulu air. Oh, ada kawan lah kita. rama-rama Ada rama-rama nak dekat masuk sini. TV juga. Okey. Nak kita belajar. spray dulu. Okey. Nampak. Kehadiran dia ni sebenarnya cikgu menunjukkan Ya. betapa dia suka tentang hidroponik ni, kan? Okey. Ya, ibu. Baik. Cikgu. Dia menceriakan lagi suasana. Betul. Cantikkan lagi. Okey. Okey. Selesai. Okey. Macam mana? Kita nak teruskan? Mungkin kita rasanya cukup dulu. Okey. Sebab kita perlukan banyak masa untuk masukkan semua Betul. sekali. Tapi itulah dia sebenarnya. Rakan-rakan semua, bila kita nak buat tanaman ni, kita ada cara yang lain, iaitu hidroponik. Ya. Menggunakan air. Ya, sebagai medium utama. Mhm. Dan kita tambah juga baja dan juga sabut kelapa ni untuk mempercepatkan lagi proses penanaman hidroponik. Dan kita tengok dekat sini, okey, yang ini adalah contoh-contoh anak pokok sawi yang telah dihasilkan. Baik. Dan seterusnya, ini adalah bayam Brazil. Bayam berada di atas ni. Okey. Sebenarnya cikgu nak tunjuk lagi satu. Lagi kaedah satu? bayam Brazil. Okey. Bayam Brazil ni sebenarnya kita ambil daripada pokok dia sahaja. Contoh Okey, cikgu boleh ceritakan sahaja. Okey, cikgu cerita je lah. Betul. Okey, daripada pokok bayam Brazil tu, dia merupakan kaedah ni ialah secara kelatan batang. Okey, baik. Okey, kita petik dia batang dia dan kita letak sahaja dekat situ. Yang itu tak perlu disemai macam biji benih Tapi tadi. perlu disiram juga? Ya, itu Okey, wajiblah. itu wajib. Kita disiram selalu dan akhirnya tumbuhlah seperti yang di atas ni yang cantik ni. Ulama. Okey, cikgu, terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian pada episod kali ini. Dan mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan mengenai sepanjang 30 minit bersama dengan cikgu. Silakan. Okey. Jadi cikgu harap dapatan aktiviti kita pada kali ini ialah murid-murid dapat belajar pelbagai kaedah penanaman dalam program penghijauan sekolah dan seterusnya dapat meningkatkan kesedaran lah, tentang betapa pentingnya sebenarnya hijau-hijau di sekolah ini. Okey, dan kita dapat menjana pendapatan melalui cara tanaman-tanaman pokok itu tadi. Baik, cikgu. Mungkin ada yang kata dekat Ifan, alamak, terlepas dalam episod yang lepas. Macam mana nak tengok dekat mana, cikgu? Pada hari apa, cikgu? Pada hari Rabu dan Khamis pada pukul 1.30 petang hanya di Didik TV KPM. Terima kasih lagi sekali kepada cikgu kerana bersama Ifan untuk episod kali ini. Dan itulah dia perkongsian bagi untuk kali ini di mana kita belajar tentang hidroponik. Kalau ada rezeki kita berjumpa lagi, dengan itu Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi di Didik TV KPM. Didik TV KPM